Okay, so if you refer to the course outline, tak kisahlah apa-apa courses pun, maksudnya fizik ke, science com ke, chemistry ke, kalau you refer dalam course outline ni, alright, okay, so kalau you nampak kat sini, kita punya takwim ataupun kalender akademik untuk semester 1 ada 18 minggu lah. Alright, jadi sekarang kita sudah berada pada minggu ke-8. Jadi kalau nak ikutkan tolaklah minggu ni siap-siap. Tinggal berapa minggu saja lagi yang tinggal. Okey. Dan awak pun sudah mula dengan assessment yang penting. So kita baru saja selesai dengan UPS 1. And then on the way ataupun dalam progress adalah assignment. Okay, saya dah beri soalan assignment, saya dah taklimatkan. So pelajar yang tidak attend pada taklimat kelas taklimat hari Jumaat yang lepas, tolong, saya mohon tolong dengar semula saya punya ataupun tengok semula saya punya taklimat. Okey, sebab mungkin setiap pensyarah tak samalah dia punya cara ya. Jadi kami assess benda yang sama, nilai benda yang sama, tetapi mungkin kehendak pensyarah tu berbeza. Jadi tolong tengok balik video tu, apa yang saya telah taklimatkan. Kalau tak faham tanya, okey, dan tolong patuhi tarikh-tarikh penting, especially untuk penghantaran draft. Okey, dan juga reference. Okey, untuk reference pula, kita pelajar-pelajar ni kena faham, bila buat assignment, you bukan siapkan dulu assignment tu baru nak cari reference. Tidak. Reference yang you kena cari tu adalah contoh untuk apa? Bahagian-bahagian yang kita kena buat citation. Okey, bukan itu sajalah, tak semestinya yang citation. Mungkin ada rujukan daripada sumber-sumber lain yang you gunakan untuk menyiapkan assignment tersebut. Tak semestinya untuk bahagian A ataupun section A. The references can be used also for section B. Okay, tidak termasuk nota kuliah. Nota kuliah bukan reference yang saya boleh terima lah, sebab nota kuliah ini adalah gabungan daripada mana-mana international book. Kita dah buat nota tu, kita gunakan banyak buku-buku international yang tebal-tebal kat library tu, kita satukan jadi satu nota. Jadi dalam nota kuliah, kalau you nak gunakan nota kuliah, lecture notes as a reference, siapa penulisnya kita tak boleh nak cakap. Bila diterbitkan, apa tak boleh. Jadi apa yang you boleh buat sekarang untuk assignment ini dari segi assessment adalah memang secara online. Okay, saya dah taklimatkan hari tu, boleh cari e-book, boleh cari website yang bersesuaian. Okay, jadi bila hantar draft, mesti ada sekali dengan citation dan juga references. So saya boleh check lah, kalau you nyatakan website mana ataupun e-book mana, saya boleh check kat situ bertepatan ataupun tidak. Okay, maksudnya draft yang you hantar tu macam you nak submit final assignment. Cuma saya akan tengok, go through, and I will give feedback in order to help student, okay, untuk dapat markah yang baik. Kalau boleh dapat full mark lah, 15%. Okay, ada soalan berkenaan perjalanan ataupun tarikh penghantaran draft? Ada soalan? Ada tak? Tak ada, madam. Okay, so kalau pelajar tu tak hantar, saya takkan sibuk-sibuk PM dia ataupun bising-bising dalam grup. Saya memang takkan remind benda tu. So kalau you tidak hantar draft, you terus hantar kepada final product, final assignment. So you kena terimalah apa yang you dapat without feedback daripada pensyarah, daripada draft. Okay, jadi kalau nak kata semua orang sibuk, you banyak kerja, semua orang sibuk. Jadi you kena pandai manage masa lah. Okay, so itu satu perkara. So kalau you tengok pula pada course outline ni, pada minggu ke-8, okay, we will continue our lesson in lecture with new topic. Okay, chapter 4, and for tutorial still lagi bincang periodic table. Untuk lab pada hari Khamis ini adalah post lab, tetapi pada hari Khamis ini kita ada public holiday. So nanti saya akan maklumkanlah bagaimana kaedah penggantian kelas. Okay, nampak assignment bermula pada minggu ini. So that's why saya taklimatkan saya taklimatkan pada hari Jumaat. Okay, so tolong patuh tarikh penghantarannya. Dan you nampak you makin busy lah selepas ini. Tapi tak lama lepas tu habislah untuk semester 1. So masa sebenarnya sangat sekejap. Alright, okay, ada lagi nak masuk ni. Okay,
So now tanpa membuang masa ya, kalau ada masalah nanti boleh tanyalah. We will continue our lesson with lecture. Saya harap pelajar dah bersedia dengan nota kuliah. Okay, kalau tak ada nota kuliah hard copy, you gunalah mana-mana device yang you ada untuk bersama-sama. You mesti bersama-sama dengan saya ketika ini untuk mod lecture. Maksudnya wavelength awak, frekuensi yang saya cakap ni sekarang ni sepatutnya dia punya feel tu kena sampai pada awak. Okay, so for chapter 4, okay, the title is chemical bonding. So chapter 4 ni tajuk dia namanya chemical bonding ataupun bahasa Melayunya ikatan kimia. And for this topic, there are 5 subtopic. Ini tajuk yang agak besar jugalah. Okay, 4.1 until 4.5. Okay, so kalau you tengok pada subtopik ni, Lewis structure ni macam you pernah dengar lah sebelum-sebelum ni kan. Lewis structure ni macam pernah dengar sebab pernah belajar dekat sekolah menengah. Tapi mungkin tak sama sangat dengan apa yang you belajar sebab you belajar yang lepas tu ada limitation dia. Jadi nanti kita akan belajar benda baru and then you are going to learn molecular shapes and polarity, bentuk molekul, kan, polarity, orbital overlapping and hybridization. Biasanya pelajar takut ni dengan hybridization ni, memang dia takut sikit lah. Okay, intermolecular forces and 4.5 metallic bond. Dan saya pernah remind pelajar untuk sampai ke chapter 4 ni, you perlu ada asas yang kuat starting from chapter 2. Chapter 2, chapter 3 perlu dikuasai untuk membolehkan you menguasai chapter 4. Okay, dan buat sementara waktu ini memang kita tak akan belajar pengiraan. Kita tak akan belajar calculation, concentration ke mol ke, memang tak ada. Okay, adalah sikit-sikit pengiraan kat sini, itu pun nak kira elektron. Okay, alright. So, we are going to focus to 4.1, Lewis structure. Alright, okay, ni saya dah PDF kan, mungkin ada setting dia lari, nanti you kena alert lah, dan nota ni saya ada ubah sikit dia punya presentation tu. Okay, so kalau nak cakap banyak lah, in 4.1 ni kalau you tengok, banyak benda yang you akan belajar dan most of the terms, kebanyakan istilah tu you tak pernah dengar pun. Okay, mungkin you pernah dengar pasal Lewis dot symbol, octet rule dengan electronic configuration lah. Tapi yang lain-lain ni mungkin you tak pernah dengar. So you have to focus, okay? Kena fokus. Okay, so firstly, to make sure you student has ability, maknanya student mampu. Students have ability ataupun able to draw the Lewis structure. First of all, you mesti menguasai ataupun faham what is meant by Lewis dot symbol. Okay, so what is Lewis dot symbol? Contohnya you nampak kat bawah ni lah, example ini. Ini adalah contoh Lewis dot symbol for sodium atom, nitrogen atom and chlorine. Alright, okay. So what is Lewis dot symbol? It is, kita kalau you tengok kat sini dia sebut pasal valence electron. The valence electrons of main group elements are represented as dots, okay, or cross sign, okay, surrounding the symbol of the element. Okay, kalau ada pelajar nak masuk bagi tahu Okay, jadinya sekarang bila kita bercakap pasal chemical bond, bila kita bercakap pasal ikatan kimia, kita tahu setiap elemen, setiap atom tu dia ada elektron. Outer elektron ataupun valence elektron, dia ada inner elektron juga. Tapi bila kita bercakap pasal chemical bond, dia mesti ada elektron yang involved in the formation of the chemical bond. So electrons which involved in the formation of bond, tak kisahlah ionic bond ke, covalent bond ke, kalau you dengar saya cakap ni mungkin pernah dengar dulu kan, adalah valence electron. Jadi oleh kerana valence electrons yang terlibat dalam pembentukan chemical bond ataupun ikatan kimia, maka kita hanya perlu gunakan Lewis dot symbol when drawing ataupun write the Lewis structure for atom, ions ataupun molecule ataupun compound lah. That's why pelajar kena faham dulu. Okay, so kalau you tengok kat sini for sodium atom, we have dia gunakan dot. Kalau you tengok ayat kat atas ni dia kata dots or cross sign. Sama ada kita nak gunakan dot ataupun cross sign. Itu juga kita panggil Lewis dot symbol. Okay, so for sodium atom here, you can see only one dot here. Jadi one dot ini mewakili, represent the valence electron of sodium atom. Okay, kita tahu sodium is an element from group 1, so it has one valence electron. Jadi bila kita draw the Lewis dot symbol, macam ni lah.
Okay, mesti letak ke sebelah kiri ke? Tak ada masalah. You boleh draw juga macam ni. Contoh, sodium you nak letak ke atas ni. Boleh, tak ada masalah. Ataupun sodium punya Lewis dot symbol you nak buat sodium and then one valence electron tu kat sini pun tak ada masalah. Or you want to use cross. Macam ni, cross tu macam X tu lah. Pun boleh, tak ada masalah. Okay. Alright, and this is for nitrogen atom. Okay, saya tak pastilah, mungkin daripada PowerPoint tu sendiri dah macam ni. Okay, biasanya kita akan buat dot tu lebih kurang sama lah size-nya. Okay, nitrogen, boleh tak respon? Nitrogen is an element from which group? Nitrogen. Elemen daripada group mana? 15. Yes, good. Group 15. So, since it is come from group 15, it has 5 valence electron. Jadi, kalau kita nak lukis Lewis dot symbol bagi nitrogen, mungkin you tak tahu macam mana caranya. Biasanya kita akan buat single dululah. Setiap corner tu. 1, okay, 2, 3, 4. Okay, since dia ada 5 valence electron, lepas tu yang satu lagi tu you pairkan lah dengan mana-mana. Tak ada masalah. Okay, ataupun mungkin ada pelajar yang kata dulu masa sekolah, dulu masa sekolah saya gunakan macam ni cikgu, nitrogen ada 5 kan, dia pairkan dulu 2, 4, 5 pun boleh lah, tak ada masalah. Cuma sebenarnya saya suggest yang macam ni lah ataupun yang macam ni, sebab daripada sini, daripada Lewis dot symbol tu actually kita tahu kalau dia metal, contoh sodium adalah metal, it can form ionic bond dengan non-metal. Itu pengetahuan yang kita pernah ada. Okay, kalau dia non-metal, for example macam nitrogen, dia tak boleh form ionic bond. Dia masih boleh form covalent bond. Berapa banyak covalent bond dia boleh form? Kalau tengok kat sini ada 3 unpaired electron, maksudnya nanti you akan belajar nitrogen boleh form sampai 3 covalent bond. Tu yang kita belajar nanti, nitrogen boleh form triple bond. Sebab tu saya mencadangkan awak gunakan yang inilah. Macam ni, kita buat single-single dulu baru kita pair kan. Okay, satu lagi contoh, for example we have chlorine. Chlorine, it is come from which group? Anybody would like to respond? Group? 17. Yes, good. Group 17. So, chlorine has 7 valent electrons. Okay, so macam biasa kita buat dulu 1 electron at each corner ataupun each tu. Lepas tu kita pairkan. Ni dah ada 4, 5, 6, 7. Jadi kita tahu bahawa chlorine adalah non-metal. So kalau chlorine combine dengan sodium for example, non-metal dengan metal, dia akan form ionic bond. Pernah belajar kan? Okay, tapi kalau chlorine combine dengan chlorine, dia akan form covalent bond. Tu yang nanti kalau you ingat dulu, you belajar chlorine, chlorine. Kalau you ingat dulu kita buat bulat-bulat, tapi sekarang nanti kita akan buat macam ni lah. Okay, kita akan buat macam ni. At the end dia akan octet. Jadi how many bonds can be formed by chlorine? Since ada satu unpaired electron, normally chlorine akan form satu covalent bond. Jadi maksudnya Lewis dot symbol ini dia bukan setakat simbol je. Dia menceritakan macam-macam benda. Satu antaranya kalau dia combine dengan metal, dia boleh form apa. Kalau dia combine dengan non-metal sahaja, dia boleh form what type of bond. How many bonds can be formed. Jadi that's why di peringkat awal pelajar kena faham. Okay, ini contoh. So this is some example for Lewis dot symbol for elements from period 2 and period 3. So kita hanya cover main groups element, iaitu group 1, 2, 13 sampai 18 sahaja. Okay, jadi caranya beginilah, secara asasnya begini. Alright, okay. So now, ini tadi saya dah terangkan, you boleh tengok balik nota lah. Also can be written as macam mana. Okay, octet rule. Ini pun kita pernah belajar dulu di sekolah menengah, octet rule. Cuma yang kali ini kita kena apply untuk level yang lebih tinggi sikit lah. Okay, so what is octet rule? Okay, an atom other than hydrogen tends to form bonds, okay, by losing or gaining or sharing electrons until it is surrounded by 8 valence electron. Atom, apa-apa atom pun selain hidrogen, sebab kita bercakap pasal octet. Bila kita sebut octet je mesti ingat, automatic dia mesti 8. Okay, atom other than hydrogen tends to form bond. Atom-atom ni selain hidrogen, dia cenderung untuk membentuk ikatan. Caranya macam mana? Sama ada losing ataupun donate electron, or gaining, okay, accept electron, ataupun sharing electron, kongsi elektron. Sampailah until it is surrounded by 8 valence electron.
Jadi dia mesti dalam erti kata paling mudah, bila atom ni dia nak form bonds, dia mesti capai stability. Dia mesti mencapai stability. Di peringkat awal dulu kita belajar kat sekolah menengah, dia mesti obey octet rule lah. Itu salah satu stability lah. Okay, dan kalau you tengok pada the second point kat sini, dia tulis the rule works mainly for elements in period 2. Okay, maksudnya kebanyakan elemen dalam periodic table tu, biasanya elemen period 2 tu memang patuh kepada octet rule. Kalau elemen period 3, contoh saya tunjuk gambar kat sini tadi, dia dah ada macam-macam punya stability. Bukan setakat octet, mungkin ada expanded octet, mungkin ada yang lain-lain lah, lepas ni kita akan belajar. Jadi jangan confuse dengan statement number 2 itu. Alright, okay. And this one is very important, types of stability of ions. Sekarang ni kita nak belajar pasal jenis-jenis kestabilan yang perlu must be achieved by ions. Maksudnya ions ni kita tahu, bila kita sebut ions, dia boleh jadi cations dan juga anions. Jadi kalau cation macam mana? Dia mesti atom itu donate ataupun remove elektron untuk form cations. Okay, ion yang bercharge positif. Kalau anions, atoms must gain electrons ataupun accept electron to form anions. Ion yang bercharge negatif. So selepas dia form cations atau anions, dia mesti achieve ataupun mencapai stability. So there are 3 types of stability. So kat sini you nampak ada 3 jenis stability. The first one is noble gas configuration. Pseudo noble gas, P ni tak bunyi dia silent P. Pseudo noble gas configuration. Another one we have half fill orbitals. Ini kita pernah jumpa half fill orbital ni masa kita belajar pasal chromium, anomalous case, chromium and copper kat situ, especially chromium lah. Okay, jadi apa yang dikatakan noble gas configuration, pseudo noble gas and half fill orbitals. Okay, so now let's start with noble gas configuration. Okay, atoms may lose or gain enough electrons so as to form stable ion with octet or duplet. Kalau duplet ni dia fokus kepada hidrogen Okay, hidrogen ataupun ion-ion yang akan obey duplet lah. Duplet ni maksudnya apa kelas? Berapa banyak kalau duplet? Ada berapa elektron? Surrounded by berapa elektron? 2. Yes, good. 2 electrons. Okay, good. Okay, jadi maksudnya tak kisahlah dia tu form ion sama ada lose or gain electron to so as to form stable ion with octet configuration. Jadi, bila kita buat electronic configuration bagi ions yang terbentuk tu tadi, okay, kita akan nampak dia punya valence electronic configuration tu adalah secara umumnya NS2, NP6. Okay, the ions forms are stable due to the noble gas configuration. So ini adalah valence, okay, electron configuration. So kalau valence electronic configurationnya fulfill, memenuhi ini, maka kita katakan ions itu dia punya type of stability adalah noble gas configuration. Okay, for example here, ni pun sama, dia lari settingnya. Bukan saya punya masalah ni. Dia memang kadang-kadang masa dalam PowerPoint asal yang di-upload tu pun memang dah macam ni. Okay, tak apa. Paling mudah kita tengok sodium. Okay, now sodium atom form sodium ion. How sodium atom form sodium ion? Sodium atom needs to remove 1 electron from its outer shell. Maksudnya dia kena remove 1 elektron daripada outer shell dia, yang mana ini adalah dia punya valence electron. Kita tahu sodium ada 1 valence electron. So when sodium atom remove its valence electron, which is located in 3s orbital, it forms sodium ion. And now the electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6 for sodium ion. Okay, yang ini abaikan. Okay, saya pernah cakap sebab pelajar kena mahir menulis electronic configuration. Ini saya tak galakkan buat Okay. Jadi, kalau you tengok kat sini, the valence electronic configuration for sodium ion adalah yang 2s2, 2p6. So, ini you tengok, you compare dengan ns2, np6. Jadi, kalaulah saya tanya, what type of stability achieved by sodium ion? Jawapannya adalah noble gas configuration. Okay, same goes to chlorine. Okay, saya buat muka surat baru lah untuk chlorine Okay, chlorine. Okay, kita tahu proton number dia adalah 17. So the electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6,
3s2 3p5 because chlorine is an element from period 3 and group 17. Jadi valence elektronnya berada di mana? Valence elektronnya berada pada shell yang ketiga. Tengok N yang ketiga lah. Okay, and which orbital? Pada 3s and 3p. So di sinilah dia punya valence elektron. Yang banyak, berapa banyak? 7. Jadi sekarang bila chlorine nak form chloride ion, jadi chlorine dia mesti accept, okay, 1 electron and barulah dia boleh form chloride ion. Jadi electronic configuration bagi chloride ion ni sekarang becomes 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Okay, fokus pada valence. Okay, maksudnya betul lah, dia nak achieve stability of noble gas configuration, dia nak form Cl-, dia mesti tambah satu elektron dan ditambahkan pada available space pada 3p. Jadi inilah dia punya electronic configuration bagi valence, and kalau you compare NS2, NP6. Jadi chloride ion dia mempunyai type of stability noble gas configuration. Itu untuk noble gas configuration. Benda ni biasa bagi awak. Jadi samalah dia octet lah kat situ kan, sebab dia dah surrounded by 8. Cuma yang octet rule tu kita lebih fokus kepada bond, chemical bond. Okay, so now saya teruskan dulu sebab banyak tak tahulah ni boleh habis ke tak ni. Okay, next pseudo noble gas configuration. Okay, pseudo maksudnya samaran. Okay, pseudo noble gas configuration. Dia macam noble gas tapi dia bukan noble gas. Okay, jadi yang ni fahamkan sebab mungkin baru. Ions that have stable electronic configuration in which all their orbitals are completely filled with electron. Jadi kalau kita katakan pseudo noble gas configuration, dia adalah types of stability bagi ions, okay, yang mana all their orbitals are completely filled with electron. Jadi paling mudah kita nak faham bila ions itu, bila atom itu dia form ions itu dia punya valence electronic configurationnya adalah seperti ini. NS2, NP6, ND10. Valence dia penuh. NS penuh, NP penuh, ND pun penuh sebab D kan maksimum buat 10. Okay, jadi kita katakan ions itu sudah mencapai type of stability pseudo noble gas configuration. Okay, so ayat yang bawah ni sebenarnya nak kata but electronic configuration is not that of any noble gas. Dia electronic configuration bagi ion itu dia bukan electronic configuration bagi noble gas. Dia macam noble gas sebab semua valence orbital dia tu penuh. Okay, jadi kalau tak faham kita lihat contoh kat sini. Alright, we have an example here, zinc. Okay, zinc is an element from transition metal from D block. Kalau kita ingat zinc ni daripada transition element group 12. Okay, group 12. Okay, so kita tahulah daripada pengalaman kita belajar you punya prior knowledge, okay, pengetahuan sedia ada, zinc cenderung form zinc 2+. Okay, jadi we have to refer to electronic configuration of zinc atom. So this is the electronic configuration of zinc. Okay, tadi saya dah mention zinc it is an element from transition metal from group 12. Jadi saya nak tanya berapa valence elektron bagi zinc? Kalau dia group 12, berapa valence elektron dia? Kalau zinc tu group 12, berapa valence elektron dia? 2. Salah. Ni masih tak menguasai lagi ni, tapi bukan awak seorang, ramai. Kalau dia group 12, okay, dia mestilah transition dia mesti sama dengan group dia tu. Kalau dia group 12, dia mesti ada 12 valence elektron. Sebab tu saya kata tajuk ni penting bawa daripada chapter 2 hari tu. Bawa daripada chapter 3. Okay. Zinc adalah elemen from group 12. Memang dia form zinc 2+, tapi dia adalah elemen from group 12. Jadi bila dia elemen daripada group 12 which is transition element, dia punya valence elektron kan mesti NS2, N-1, D10. 2 campur 10, 12. Jadi valence elektronnya berada di orbital mana ya kelas? Tak apa, Siti Melwati cuba tapi kena baiki salah faham tu. 3D dan 4S. Yes, good. In 3D and 4S orbital. Dan kita dah belajar when zinc atom form zinc 2+, dia mesti remove 2 electron secara berturutan satu-satu. Daripada mana? Kalau transition element dia mesti remove daripada NS terlebih dahulu. Ini pun masih ada yang salah faham lagi ni. Jadi dia akan remove 1 elektron daripada 4S. Okay, lepas tu dia jadi zinc plus.
Okay, bila dia remove satu daripada 4s, dia akan jadi zinc plus. Remove the second electron, barulah dia jadi zinc 2 plus. Maksudnya dia mesti settlekan from outer shell dulu. Okay, jadi this is the electronic configuration for zinc 2 plus. Okay, jadi kalau you tengok, nampak tak kat sini? Okay, saya tulis ini NS2, NP6, ND10. Dia stop kat situ. Jadi, valence orbital dia sekarang ni, valence orbital bagi zinc 2 plus semuanya penuh. NS2 kan penuh, maksimum 2. NP maksimum 6 penuh. ND maksimum 10. Jadi kalau ditanya apakah what is the type of stability of ion for zinc 2 plus, jawapannya adalah pseudo noble gas configuration. Okay, dia bukan noble gas tapi dia macam noble gas. Sebab kalau noble gas dia mesti NS2, NP6. Cuma sekarang ni dia tambah satu lagi ND10. Jadi dia bukan noble gas tapi dia similar, dia macam menyerupai menyerupai noble gas. Okay, ada masalah untuk pseudo noble gas? Okay, ada masalah? So far okay? Okay. Alright, okay. Okay, madam. Kita teruskan, okay. Okay, half-filled orbitals ini pun one of the type of the stability. Okay, some transition metal atoms form cations that have electron configuration associated with half-filled d orbital. So, kalau half-filled orbital kita biasanya fokus pada D lah, D ataupun P. But mostly sekarang ni kita bercakap pasal transition. Kebanyakan ni transition. Okay, so for example, let's say here, you can see here we have, okay, kita ada manganese. Okay, manganese kalau you tengok dia adalah group 7. Okay, because valence electron dia dekat sini. 5 plus 2. 7 valence electron, so it is located in group 17. Dan kita tahu manganese dia cenderung untuk membentuk manganese 2 plus. Okay, jadi kalau manganese atom ataupun bahasa Melayunya mangan kan, nak form manganese ion Mn2+, dia mesti remove konsepnya transition, mesti remove elektron secara berturutan successive from outer shell. Jadi dia mesti remove dulu daripada 4s, okay, 4s dia akan jadi Mn+, lepas tu baru jadi manganese 2+. So now the electronic configuration akan jadi seperti inilah. Okay, so if the question asks you what is the type of stability of manganese 2+, jawapannya adalah half-filled orbital. Sebab you nampak kat sini dia ada 3d5. Okay, jadi kat sini adalah contoh bagi half-filled orbital. Okay, so ini penting sebab nanti bila kita nak buat electronic configuration bagi ions, nak bentuk chemical bond sangat penting. Cuma kita tak banyak belajar pasal transition lah. Transition metal ni kalau kita nak belajar pasal chemical bond dia ada satu bidang lain. Kita panggil kimia coordination chemistry. You tak belajar kat sini Okay. So next kita pergi kepada chemical bonding. Okay. Kalau kita tengok kat sini macam pernah dengar lah, macam pernah belajar dulu kan. Okay. So now you can see here there are 3 major types. We have ionic bond, we have covalent bond, and we have metallic bond. Okay, tapi untuk metallic bond ni kita tak akan bincangkan dalam 4.1. Kita akan bincang dalam 4.5 sebab dia ada satu subtopik khas pasal metallic bond. Okay, di sekolah menengah, masa sekolah menengah dulu awak banyak diperkenalkan dengan ionic bond. Ionic bond, okay, ionic bond you banyak belajar. Covalent bond tu you belajar sikit-sikit lah, especially untuk yang simple molecule. Mungkin you belajar dulu untuk hydrogen, fluorine, klorin, mungkin oksigen. So ini yang you belajar, maksudnya yang simple molecule. Tapi untuk syllabus matriculation kita akan belajar banyak pasal covalent bond. Ionic bond kita belajar juga tapi sikit je lah sebab you sudah ada prior knowledge. Yang lebih banyak kita belajar adalah covalent bond. Untuk molekul-molekul yang molekul pula, for example carbon dioxide, apa lagi mungkin PCl5, PCl3, macam mana nak buat dia punya, kita nak explain covalent bond dia dan Lewis structure dia. Okay, jadi kena dengar Okay, firstly kita macam recapping ulang balik ionic bond. Tak kisahlah ionic bond ke covalent bond ke, bila kata chemical bonding macam mana chemical bond itu terhasil, dia mesti melibatkan electrostatic attraction.
antara nukleus dengan elektron. Okay, jadi first kalau kita tengok ionic bond, you nampak what is ionic bond? What is meant by ionic bond? Ionic bond is an attractive forces or attractive electrostatic force between positive and negative ions. Okay, dan dulu mungkin kita belajar bila kita kata ionic bond je mesti melibatkan metal and non-metal. Okay, itu betul. Dia akan involve these atoms. Okay, metal dengan non-metal combine, dia akan form ionic bond. But how the ionic bond is formed? Ionic bond formed from the attractive electrostatic force between positive and negative ions. Itu dia punya key yang utama. Okay. And other terms for ionic bond adalah electrovalent bond. Okay. Next. Okay, ini ada sedikit information yang penting. Nampak macam hiasan je kat nota tu tapi sangat penting. Okay, contohlah kalau sodium ion combine with chloride ion, dia akan form sodium chloride. Calcium ion combine with chloride ion, calcium chloride. Okay, jadi ini semua contoh ionic compound. Ini semua contoh ionic compound. Okay, baik. Tapi bila melibatkan aluminium ion, okay, aluminium ion kalau dia combine dengan fluoride ion, okay, dia akan form, secara asasnya saya buat macam ni lah, aluminium trifluoride. Okay, aluminium trifluoride dia ionic compound ya. Tapi kalau aluminium combine dengan klorin, dia akan membentuk AlCl3. Tapi AlCl3 ni dia bukan ionic compound. Memang betul dia adalah metal dengan non-metal, tetapi sifat, properties of the compound itu adalah covalent. Jadi ini salah satu soalan yang biasanya perangkap pelajar ni. Bila bagi aluminium trichloride suruh buat Lewis structure, buat macam ionic. Salah dia covalent. Sebab covalent dengan ionic ni cara buat Lewis structure dia sedikit berbeza. Okay, so ini information yang penting. Okay. How the ionic, kita belajar formation of ionic bonds. Okay, sekejap Okay. So it is formed when metal combine with non-metal, betul, by electron transfer. Okay, itu konsep yang pertama. Maksudnya metal dia akan transfer electron to non-metal atom. Okay, and the total number of electron loss ataupun transferred by metal atoms equals, okay, the total number of electron gain by the non-metal atom. So metal atom dia akan donate ataupun transfer ataupun remove electron ke mana? Kepada non-metal atom. Jadi bilangan elektron yang didermakan mesti sama yang diterima oleh non-metal atoms. Itu asas untuk ionic bond. Okay, for example, ini memang kena baca, kena fahamkan. Tapi saya terangkanlah, kalau tak nanti awak tak faham. Okay. If the question asks you, show the formation of, show and explain. Katalah show and explain the formation of lithium fluoride. Kita tahu lithium fluoride, lithium ion combine dengan fluoride. Dulu kan kita belajar macam ni. So you kata sini satu positif, ni satu negatif. Lepas tu pelajar kata darab silang cikgu. Darab silang, sini jadi satu. Saya selalu tanya pelajar, kenapa you darab silang? Okay, ada idea tak kenapa darab silang? Kenapa kita darab silang? Pelajar saya selalu jujur. Dia kata, cikgu sekolah dulu ajar macam tu, darab silang. Kenapa kita darab silang? Tak tahu, madam. Yang lain? Kotlah ada yang tahu? Sebab dia accept dengan donate. Okay, accept dengan donate, apa jadi? Sebab sekarang ni, okay, kita nak dapatkan overall charge. Overall net charge. Okay, kalau kita tulis dia punya chemical formula kan lithium fluoride, LiF. Okay, LiF, lithium plus F minus. Satu positif darab satu. Sebab lithium ni satu je, lithium ion tu kita perlukan satu. Dan setiap lithium ion itu dia punya charge yang dia bawa tu satu positif. Jadi kat sini satu positif. Okay, satu negatif untuk fluoride ion darab satu. Ni kan kita darabkan. Okay, jadi satu negatif. So bila kita selesaikan charge keseluruhan equals to 0. Sebenarnya nak dapatkan overall net charge tu. Ni pelajar kata ni senang cikgu, satu-satu. Habis tu saya cakap kalau magnesium chloride.
Sini apa? Mg2 plus kan? Okay, you kata macam ni. Sini 2 plus, sini minus. Okay, darab silang. You kata sini 1, 2. Okay, sekejap saya ke ataskan sikit nak contek kat bawah ni. Okay, jadinya sebab ini benda penting. Jadinya bila you selesaikan kat sini 2 positif darab 1 sama dengan 2 positif. Selesaikan kat sini ini apa ni? 1 negatif. 1 negatif Okay, 1 negatif darab 2 sama dengan berapa? 2 negatif. Selesaikan cas keseluruhan dia dapat 0. Sebab itu kita tulis MgCl2. Sini kan 2 plus, sini minus kan. Maksudnya overall charge tu adalah 0. Itu sebenarnya. Jadi sebenarnya itu satu benda yang kita kena tahulah. Dulu saya pun tak tahu. Masa sekolah menengah tu cikgu kita pun tak cakap kenapa kena darab silang tu kan. Tahu-tahu kena darab silang. Okey, sekarang ni apa yang saya nak cerita adalah macam mana lithium, when lithium combines with fluorine, it form lithium fluoride. Nampak tak? Kita akan gunakan Lewis dot symbol. We will use the Lewis dot symbol to show the formation of ionic bond in lithium fluoride. Kalau soalan tu kata draw Lewis structure ataupun dia kata apa by using Lewis dot symbol, explain the formation of ionic bond in lithium fluoride. Macam ni lah you kena buat. Okay. Jadinya disebabkan saya tak guna animation kat sini, saya kena buat lively lah. Okay. Okay, kita ada lithium. Lithium ion. Lithium. Okay, sekarang bila kita nak tunjukkan pembentukan chemical bond, kita akan gunakan Lewis dot. So, kita akan gunakan valence electron dia. Lithium, as we know, it is come from group 1. So, dia ada 1 valence electron. Okay, now it combines with fluorine. Fluorine is an element from group 17. It has 7 valence electron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya buat macam ni lah. Okay, jadinya kita tahu metal dengan non-metal dia mesti form ionic bond. Tapi macam mana kita nak tunjukkan? First kita kena faham konsep. Lithium atom will donate its valence electron to fluorine atom. So arrow dia mesti seperti ini. Okay, you boleh tengok nota kat atas dulu kejap lagi. Okay, jadi nampak tak lithium dia transfer 1 valence electron and fluorine atom which is a non-metal atom accept 1 elektron daripada lithium. So when lithium donate elektron, after dia bila dia dah donate elektron, dia akan jadi lithium plus. Lithium ion, dia akan jadi cation. Okay, how about fluorine? Fluorine after dia accept elektron, dia mesti terima 1 lagi elektron dan it is surrounded, fluorine atom, fluorine ion itu telah dikelilingi dengan 8 elektron sekarang. Kalau you tengok 8. Jadi sekarang, dia telah membentuk fluoride ion with charge negative 1. Ataupun 1 negatif lah. Jadi cara nak buat tu macam ni. Saya dah tunjuk ni, nanti tengok recorded meet. So, itu dari segi proses. But what is the ionic bond? The electrostatic forces between lithium ion and fluoride ion tarikkan elektrostatik antara ion lithium dengan fluoride ion ini forms ionic bond. Jadi semua yang saya cerita tu sebenarnya saya dah explain and the explanation adalah di sini. Lithium atom transfer its valence electron to fluorine atom and form lithium plus. Fluorine atom accept electron from lithium and forms fluorine ion ataupun fluoride ion. The electrostatic force between lithium and fluoride ion forms ionic bond. Jadi, this is the way how we show and explain the formation of ionic bond in lithium fluoride. Jadi maksudnya kita tak boleh buat sembarangan lah. Maksudnya kena faham dulu ionic bond tu apa, proses dia, konsep dia apa dan macam mana nak buat dia punya Lewis dot symbol. Okay, ada soalan? Ada soalan? Okay. Kalau tak ada, kalau tak ada yang ni saya explain sepintas lalu sahaja. Okay. Sama juga, cuma yang ini sodium oxide. Kita tahu sodium oxide Na2O. So kalau kata macam mana nak predict dia punya chemical bond? Inilah guna yang you kata darab silang tu. Itulah dia ceritanya. Jadi sekarang kita perlukan 2 sodium atom, okay, with its valence electron masing-masing. Yang ni, and 1 oxygen atom. Nampak sodium atom will donate each of their valence electron to oxygen atom. Sebab apa? Sebab oksigen kat sini ada 2 unpaired elektron. Kalau saya buatkan dia macam ni,
Sebab kalau guna PowerPoint tu saya punya screen nak menulis tu kecil. That's why saya gunakan my viewboard ni. Jadi saya nak, cuma kelemahan my viewboard ni dia tak boleh animation. Animation semua tak boleh. So terpaksalah korbankan mana-mana. Okay, so oxygen it is an element from group 6. Jadi kalau you tengok kat sini, okay, saya ingat sikit tak apalah. Okay, sodium atom akan donate dia valence electron masing-masing kepada oxygen atom. Sebab oxygen ni sekarang kena octet. Kena obey octet rule. Jadi dia nak surrounded by 8 valence electron, dia kena accept lagi 2. Jadi apa yang berlaku? Nampak sodium. Okay, kita boleh buat macam ni jugalah. Sodium ion ada 2. Okay, ada 2 sodium ion. Dan 1 oxide ion kan. Okay, macam mana nak buat? Saya boleh buat macam ni. Sekejap saya bersihkan dulu. Kita boleh buat okay, katalah oksigen oxide tu saya buat kat tengah. Boleh juga buat macam ni. Okay. Okay, so dia charge 2 negatif. Kenapa dia jadi charge 2 negatif? Kenapa? Dia terima 2 elektron. Yes, good. Sebab dia baru accept 2 electrons. So instead you buat macam dalam nota tu, you boleh buat juga macam ni. Jadi electrostatic attraction between sodium ion and oxide ion forms ionic bond. Ini ayat ni. Okay. Jadi the chemical formula of the ionic compound form adalah Na2O. Na2O. Okay. Jadi kena fahamkan di situlah. Okay, next. Okay. Yang ni adalah covalent bond. Okay, covalent bond. Okay. Yang pertama sekali kita kena faham it is formed when non-metal atoms combine. So when non-metal atom combine, it will form chemical bond. Tapi namanya covalent bond ataupun dalam bahasa Melayu dulu kita belajar ikatan covalent. Okay, so bila kita bercakap pasal covalent bond, dia tidak akan, it is not involve electron transfer ataupun gain. Dia akan melibatkan sharing of electron. Itu penting. Kena ingat, kalau covalent dia melibatkan sharing of electrons. Okay, electrons are shared between non-metal atoms. Elektron dikongsikan dengan non-metal atom tersebut. The shared electrons are counted as octet or duplet of both atoms and considered to be localized. Okay, mungkin istilah localized ni agak tinggi lah ketika ini. Tapi nanti kita kena gunakan juga. Maksudnya elektron itu statik, berada kat situ, tidak bergerak-gerak lah. Tapi yang penting kat sini saya nak highlight di peringkat awal, the shared electron dikira sebagai octet. Maksudnya bila atom itu berkongsi elektron, dia mesti patuh kepada octet rule. Ataupun duplet lah, duplet tu 2. Okay, nampak? The electrostatic forces between the shared electron with the nucleus of both shared atom will form a covalent bond. So saya ada mention tadi earlier, chemical bond mesti melibatkan electrostatic forces between nucleus dengan elektron tu. Elektron yang akan sama ada valence ataupun the shared electron to form the bonds. Okay? Okay, so now basically ini yang you belajar dulu kat sekolah menengah. Kalau you tengok kat atas ni, ini in hydrogen molecule, this one in fluorine molecule, this one in oxygen molecule. Okay, dulu kalau you buat dulu, saya pun dah lupa dah caranya macam mana. Kalau you ingat dulu macam ni kan, you buat hydrogen ada 1 elektron. Okay, hydrogen yang kedua ada 1, ada 1 lagi elektron. So bila kongsi, bila dia share, dia akan jadi macam ni kot. Salah. Sekejap saya ingat dulu you buat bulat-bulat tu kan. Macam ni. Okay. Macam ni lah dulu you buat. Jadi you kata share. So nampak yang ni dalam kes ni duplet lah. So yang ni dia dah teroverlap tu. Maksudnya dia octet. Okay. Jadi the shared electron tu berada dekat sini. Ini adalah elektron yang dikongsikan. Okay. Elektron yang dikongsikan. Okay, jadi dia akan form covalent bond. Sekejap saya tengok slide. Okay, saya tunjuk satu contoh. Untuk fluorine. Hidrogen tu mungkin mudah lah bagi awak. Okay, fluorine kita tahu it has 7 valence electron. So sekarang saya nak tunjukkan formation of covalent bond in fluorine molecule. Okay, jadi fluorine atom combine. Okay, jadinya sekarang kalau you tengok sini ada 7 elektron. Okay, sini ada 7 elektron. So ini adalah non-metal. Ini pun non-metal. Tak mungkin dia akan form ionic bond. Dia mesti form covalent bond. Macam mana caranya nak form covalent bond? Setiap atom perlu buat apa?
Kongsi. Yes, kongsi ataupun share the electrons. Jadi, each fluorine atom mesti obey octet rule. Setiap fluorine atom ni dia mesti obey octet rule. Sekarang ni baru 7. Ini pun mesti obey. Satu cara sahaja untuk dia obey octet rule adalah dengan dia share electrons. So, kalau saya nak lukis, saya boleh buat macam ni lah. Okay, yang pertama. Okey, kalau nak guna pen berbeza warna, satu cross, satu dot pun boleh, tak ada masalah sebab nanti ada pelajar kata dia keliru. Sekejap saya nak bersihkan. Okey. Okey, katalah this is the first atom. Okey, the second atom tu saya guna juga warna biru. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu satu cara lah. Jadi kalau you tengok yang mana the shared electron? This one. This one is the shared electron. Okay, jadi bila elektron itu dikongsikan oleh setiap non-metal atom, dia akan form covalent bond. So that's why kita boleh juga lukis seperti ini. Okay, 2, 4, 6, 8. So atom ini yang pertama ni sudah octet. Okay, yang sebelah kanan kita 2, 4, 6, 8. Pada bond ini ada sepasang elektron juga. Jadi masing-masing atom sudah duplet dan ini ikatan ini kita panggil dia covalent bond. Okay. Ini yang simple. Ini yang you belajar kat sekolah. Yang simple molekul. Okay. So sebelum kita pergi pada molekul yang mungkin macam carbon dioxide, kita kena belajar dulu pula pasal covalent bond. Coordinate covalent bond. Okay. Tidak ada beza. Okay. There is no difference between coordinate covalent bond dengan covalent bond yang baru kita belajar tadi. Tak ada beza. Both involve sharing of electron. Okay, dua-dua melibatkan sharing of electron. Cuma untuk coordinate covalent bond ataupun nama lainnya dative bond, macam mana elektron itu dikongsikan oleh atom-atom tersebut? Kalau yang ini tadi, okay, kalau contoh yang ini, each atoms contribute their electrons to be shared with. Setiap atom telah menyumbangkan elektron untuk dikongsikan bersama. Tetapi kalau untuk dative bond ataupun coordinate covalent bond, only one atom akan contribute ataupun dia bukan donate lah, tapi ada buku dia guna donate. Only one atom contribute the electron to be shared with. Jadi hanya satu atom sahaja yang menyumbangkan elektron untuk dikongsikan bersama. So other terms dia adalah dative bond. Okey, jadi sekarang kita lihat dulu di sini. Contoh paling mudah adalah ammonium ion. Dalam ammonium ion ini, dia ada dative bond. Okey, so macam mana nak buat? Okey, kalau kita lihat kat sini, kita akan gunakan Lewis dot symbol juga. Okey, kita akan gunakan Lewis dot symbol juga. Cuma kena faham, ini mungkin baru bagi awak. How ammonium ion is formed? Ammonium ion is formed when hydrogen ion reacts with ammonia. So kat sini NH3 ada dua unpaired elektron Okay, so saya tak pasti nota PowerPoint awak macam mana. Yang tadi saya dah save pun dia masih macam ni juga. So that's why saya kena tambah. Okay, kalau hydrogen ion, hydrogen ion, kita buat electronic configuration dia datang daripada hydrogen atom. Hydrogen atom kan 1s1, tapi bila dia jadi hydrogen plus, dia memang dah tak ada elektron dah pada 1s. Untuk ammonia, macam mana ammonia ni macam ni cikgu strukturnya nanti kita belajar. Sekarang ni nak cakap macam mana dative bond ini terhasil. Sekarang hydrogen ion nak contribute, nak sumbangkan elektron untuk dikongsikan dengan nitrogen tak boleh. Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh? Tak ada elektron. Yes, dia tak ada elektron. 1s orbital dia empty, tak ada elektron. Tapi dia boleh form bond hanya dengan satu cara. Kalau you tengok pada ammonia, ini namanya ammonia. Ammonia, molecular formula dia NH3. Kalau you tengok pada Lewis structure bagi ammonia, ammonia ni ada sepasang, ini kita panggil dia lone pair. Elektron terpencil bahasa Melayu, tapi kita guna bahasa Inggeris kan, kita panggil lone pair. Lone pair ni elektron yang tidak digunakan dalam pembentukan ikatan. Yang ikatan kan kat sini ni ada bond. Jadi hanya ammonia sahaja yang boleh bantu untuk form bond tersebut. Dengan macam mana? Nitrogen atom will contribute both its lone pair to be shared with, ataupun salah satu ni, maksudnya dia dua. So dia akan gunakan dua-dua ni untuk dikongsikan dengan hydrogen plus. Jadi di situ maka terhasillah satu ikatan yang kita panggil dia dative bond ataupun coordinate covalent bond.
Okay, usually the coordinate covalent bond is represented by using arrows. You tengok arrow kat sini, saya dah bulatkan ni. Arrow itu dia pointing ke arah atom yang mana menerima elektron untuk dikongsikan. Macam ni tadi nitrogen yang contribute menyumbangkan elektron kepada hydrogen ion. Jadi arrow kita mesti daripada nitrogen kepada hydrogen ion. So ini kita panggil dia coordinate covalent bond. Kalau soalan suruh label, kena label. Okay, kalau arrow salah, salah. Dan dia ion mesti ada kurungan macam ni lah. Okay, nanti kita akan belajar juga macam mana nak buat. Itu secara asas how the coordinate covalent bond terhasil. Dia melibatkan sharing of electron juga, tetapi tidak seperti sharing yang tadilah. Yang ini setiap atom akan contribute electrons. Okay, ada soalan? Ni adalah ceritanya ni sebenarnya. Tapi saya malas nak baca kan. Kalau baca tak best lah pula. So semua yang saya cakap tadi tu ada kat sini. Okay. Alright. Next. Ini boleh tengok lah boleh buat latihan ni. Okay. Dalam nota awak tu dia punya slide lain. So saya sesi lepas saya dah guna yang ini. Saya baiki lah. Bukanlah baiki apa. Untuk keselesaan saya. Okay. Sekarang kalau tak keluarkan kertas pun tak apa. Tapi kena fokus sebab kita nak belajar drawing Lewis structure for covalent molecule. Kita nak belajar melukis Lewis structure bagi covalent molecule. Okay. Yang sebelum ni you belajar apa? Hydrogen molecule, fluorine molecule, chlorine molecule, oxygen molecule tu semua simple-simple. Sekarang ni nampak tak? NF3. So mungkin you terfikir macam mana nak buat. Jadi kita start dengan covalent molecule yang neutral. Dia ada beberapa step. Okay, let's say we have NF3 molecule. Okay, NF3 molecule. Macam mana tahu dia ni covalent? Tengoklah nitrogen tu kan non-metal, fluorine tu non-metal. Okay, step number 1. You mesti ikut semua step ini. Okay, count the total number of valence electrons. Okay, for each number of valence electron bagi atom yang terlibat. Okay, jadi kalau you tengok kat sini, dalam kita punya molecule, NF3 molecule, it involve nitrogen atom and fluorine atoms ada 3. Jadi pelajar wajib tahu berapa valence elektron elemen-elemen ini. Kalau tak tahu, kena refer kepada electronic configuration, maksudnya refer proton number, refer electronic configuration, cari valence. Sepatutnya 20 elemen pertama dalam periodic table tu dah boleh ingat. Okay. So kalau kita tengok kat sini, nitrogen, it has 5 valence electron. Okay, maksudnya nitrogen kali 1. Sebab apa? Ada 1 atom. 5 valence electron. Fluorine, each fluorine atom has 7 valence electron times 3. So 21 elektron. Jadi oleh kerana dia neutral molecule, kita terus totalkan. So 26 elektron mesti ada dalam molekul ini. Okay, that is the first step. The second step, draw the skeletal structure of the compound showing the atoms bonded in the molecule. Put the least electronegative atom in the center. Okay, di sini kita akan menggunakan pengetahuan yang lepas tentang electronegativity. Okay, jadi sepatutnya you ingatlah across a period from left to right. Okay, menggigil-gigil ni. Across a period from left to right, electronegativity increase or decrease, class? Increase or decrease? Increase. Sekarang kita melibatkan grup berapa? Nitrogen grup 15, fluorine grup 17. Jadi siapa yang more elektronegatif antara nitrogen dengan fluorine? Fluorine. Fluorine is more elektronegatif. Jadi fluorine tak boleh jadi central atom. Fluorine tak boleh jadi central atom ataupun bahasa Melajunya atom pusat. Tak boleh. Atom yang least elektronegatif akan jadi the central atom. Jadi kita lukis dulu skeletal structure, rangka dia. Okay, start dengan central atom kita letak. Okay, lepas tu macam mana nak draw skeletal structure? Kita buat single bond. Nampak macam ni, buat je dulu. Okay. Kita letak nitrogen kat tengah bukan sebab nitrogen ni ada 1. Sebab biasanya saya tanya pelajar, kenapa nitrogen kat tengah? Sebab 1 je madam. Fluorine kan 3. Tak, kita akan guna electronegativity. Okay, jadi bila kita dah draw the skeletal structure as it is, kita buat je single bond dulu. Kita akan proceed kepada step yang ketiga. Okay.
Okay, step yang ketiga, dia kata count the number of electrons which is used to form the covalent bond and subtract from the total number of electrons. Okay, tadi total number of electron kita dah kira. In the first step, mesti ada 26. Okay, so sekarang kita kena ikut ni lah 26 elektron. Okay, tolakkan dengan elektron yang kita dah guna untuk form single bond ini. Ini ada 2, 2, 2. So tolak 6 elektron. 26 tolak 6 tinggal 20 elektron. So 20 elektron ini adalah yang remaining, yang kita belum guna lagi. Kan kita dah kira tadi mesti ada 26 elektron dalam molekul ini. Okay. So itu maksudnya step ni you boleh guna je nota awak tu, tak ada masalah, sama je, cuma saya nak guna ayat yang mudah. Okay, so sekarang kita kena faham nitrogen, fluorine ni dia kena obey octet rule. Maksudnya kalau katanya obey octet rule must be surrounded with 8 electrons. Sekarang ni memang tak settle lagi. Kalau you tengok nitrogen pun, okay, nitrogen ni, saya harap tak hilang lah ni. Okay. Nitrogen ni baru dikelilingi oleh 6 elektron, 2, 4, 6. Dia tak octet pun lagi. So that's why kalau you tengok the next step, okay, complete. Okay, dia kata complete an octet 8 electron for all surrounding atom except hydrogen and helium. Okay. The surrounding atom must be octet first before placing the remaining electrons at the central atom. Electrons that are not involved in bonding shown as lone pair. Okay, sekarang ni tadi kita dah kira ada berapa lagi baki elektron? How many remaining electrons? Kita kira tadi? 20. Yes, 20. So yang 20 elektron itu kita gunakan untuk kita octetkan dulu surrounding atom. Surrounding atom maksudnya atom sekeliling tu, iaitu fluorine. Okay, jadi sekarang 2 tu sudah berada pada bond. Okay, jadi kita lengkapkan, katalah yang ni 2, 4, 6, 8 campur dekat bond. Okay, ni dah settle. Okay, yang ni pula 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Okey, maksudnya saya telah gunakan sebahagian daripada 20 elektron itu saya lengkapkan dekat fluorine ni untuk octetkan dia. Jadi sekarang kalau ikutkan 20 elektron remaining, saya telah guna berapa ni? Yang warna merah. You kira yang dot warna merah. Ada berapa? Berapa Ashraf? Yes, 18. So 20 electron minus 18 electrons, baki tinggal 2 electrons. Nitrogen, fluorine adalah elemen yang mesti wajib obey octet rule. Sekarang adakah nitrogen atom ini sudah octet? Cuba tengok yang saya lukis ni. Belum kan? Kenapa belum? Sebab baru ada dikelilingi oleh 6. Baru dikelilingi oleh 6 elektron. Kalau you kira total pun sekarang 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Baru ada 24. Kita masih ada total tadi 26. Jadi kita kena octetkan pula nitrogen. So in order to octet the nitrogen, we have to put yang 2 elektron baki tu ke nitrogen. Jadi sekarang nitrogen octet, fluorine pun octet. So last kali kita kena check lah. Check, kira balik elektron tu. Kalau okay, maka this is the Lewis structure for nitrogen trifluoride. Okay. Okay. Itu untuk neutral molecule. Saya sambung sikit lagi untuk ion supaya you nampak gambaran. Okay. Kalau untuk ion, contoh yang sama dalam nota kuliah awak, we have ammonium ion. Okay, untuk untuk ion ni dia masa nak kira tu ada lain sikit. Sikit je, ada tambahan. Okay, first step pertama mesti count. Count the total number of valence electron. Okay, kalau dia ion, if it is cation ions, maksudnya kalau dia cation ion dia mesti ada positive charge. Kita kena subtract. Okay, tolakkan elektron ikut dia punya charge tu daripada bilangan tu. Okay, contoh kat sini nitrogen 1 kan, ada 1 nitrogen. Okay, 5 valence electron times 1, 5. Hydrogen ada 4 kat situ dan setiap hydrogen valence elektronnya 1. So 1 valence electron multiplied by 4, 4. Tapi ammonium ion ini charge dia adalah 1 positif. So bila 1 positif, maksudnya sekarang kita akan tambahkan, kita akan tolak. Kita akan tolak, okay, 1 kat sini. So maksudnya asalnya kat sini, kalau kita totalkan 9. 9 tolak 1, total mesti ada 8 valence elektron. Okay. So itu dah kira. The next step mesti draw the skeletal structure.
Okay, in this case, kalau you tengok atom yang terlibat tu adalah nitrogen, tak ada masalah. And hydrogen. Hydrogen ni, kalau kita draw dia punya Lewis dot symbol, since dia ada satu valence electron, maksudnya ada satu valence kat situ lah. Okay, maksudnya apa yang kita boleh interpret daripada maklumat Lewis dot symbol hydrogen? Hydrogen can form only one bond. Hidrogen hanya boleh buat satu ikatan dan kena tahu, sekarang saya bagi tahu, hidrogen ni hanya boleh jadi surrounding atom sahaja disebabkan dia hanya boleh form one bond. Dia mesti jadi surrounding atom. Takkan ada molekul ke ion ke yang hidrogen tu jadi central atom. Jadi kalau kita tengoklah in terms of electronegativity kan, nitrogen dengan hidrogen ni across a period dari period 2. Period 2 dengan period 1. Nitrogen tu group 15, hydrogen tu berada pada atas group 1. Maksudnya nitrogen is more electronegative. Hydrogen is least electronegative compared to nitrogen. But in this case, maksudnya hydrogen memang tak boleh jadi central atom. Jadi dia kena jadi surrounding atom. So bila kita draw the skeletal structure, kita akan buat nitrogen as a central atom. Okay, and then we have hydrogen, buat single bond dulu. Okay, hydrogen. Okay, kurungan biar dulu. Dia memang tak boleh jadi central atom hydrogen. Okay, so the next step macam tadi, kita kira, maksudnya total number tadi berapa? Total number mesti ada 8 elektron dan kita dah guna berapa? Tengok bond kat situ ada berapa? 8 valence electron minus berapa kita dah guna? 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Maka kat sini kita dah guna berapa? 8 elektron and no more electrons left. Dan kalau kita tengok pula kat sini, saya gunalah ini. Nitrogen dah octet belum? Cuba you tengok. Nitrogen dah octet belum? Dah belum? Dah. Because it is surrounded by 8 electrons. 2, 4, 6, 8. Hydrogen dia tak boleh obey octet rule. Dia mesti duplet. Okay, tengok hydrogen yang saya tunjuk ni. Duplet tak? Dah duplet belum? Duplet tu maksudnya dikelilingi oleh 2 kan? 2 elektron. Okey, ni duplet, yang ini pun duplet, ini pun duplet, ini pun duplet. Okey, jadi dari segi patuh kepada octet rule and duplet rule settle. And since it is ion, maksudnya dia masih ada bracket macam ni ataupun pelajar mungkin nak buat macam ni lah. Nitrogen, hydrogen, 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 hydrogen. Buat kurungan macam ni pun boleh. Square tu nampak lah, ini kan ada macam melengkung, plus charge tu di luar. Jadi this is the Lewis structure for ammonium ions. Okay, last kali saya nak tunjuk untuk karbonat. Dah halang-halang ni saya terus pergi karbonat. Okay, karbonat, yang ni saya lajui lah sebab dah lebih kurang macam tadi. Okay, ni adalah ion negatif dia ada 2 minus charge. Okay, kita kira. So, total sepatutnya 22 electrons. Macam mana nak kira? Kena faham, kena kenal. Kena tahu dia punya valence electron. Okay. And then since dia punya charge tu 2 minus, maka kalau dia charge negatif, okay, kita kena, kalau positif tadi kita tolak. So, kalau yang positif kita kena apa? Add. If negatif So, nak tambah berapa? Tambah 2. Jadi, tambah 2. Total masih ada 24 electrons. Okay. Next step, as usual, draw the skeletal structure. Okay, carbon group 14, oxygen group 16. Jadi yang least electronegative adalah carbon. So carbon will be the central atom. Okay, kalau saya nak buat macam ni pun boleh. Kan? Oxygen surrounding atoms. Okay, kurungan tu saya biarkan dulu. Okay, next, ini adalah skeletal structure-nya. Okay, jadi saya dah guna berapa? 24 electrons minus 2, 4, 6. 6. Jadi baki tinggal berapa ya kelas? Berapa? 18 electrons. Yeah. Okay, 18 electrons. Okay, good. 18 electrons itu kita yang remaining jadi kita akan gunakan untuk pastikan surrounding atom tu obey octet rule terlebih dahulu. Jadinya kalau kat sini you tengok, saya terus buat kat sini lah. Saya nak octetkan oksigen 2, 4, 6. Okay, 8. 2, 4, 6 campur yang dekat bond tu 8. 2, 4, 6, 8. Okay, saya nak tanya untuk oksigen dah octet ke belum?
Setiap oksigen atom tu dah octet belum? Dah. Dah. Okey, jadi sekarang 18 elektron yang remains, tolak 18, kita sudah tidak ada lagi elektron yang berbaki. Tapi ada satu masalah kat sini. Apa masalah dia? Carbon. Ya, karbon. Karbon, oksigen, nitrogen, fluorin, ini adalah antara elemen yang wajib oktet. Okey, tapi karbon tak oktet kan? Belum kan? Belum. So nak tambah elektron lagi untuk oktetkan karbon memang tak boleh. Cuma bila kita belajar pasal covalent bond, rule itu membenarkan kita, kita gunakan sepasang lone pair daripada mana-mana oksigen kat tepi tu, kita gunakan sepasang lone pair dia tu untuk buat multiple bond. Bila saya sebut multiple bond, boleh jadi double bond ataupun triple bond. Okey, katakanlah saya nak guna yang sebelah sini. Saya nak pindahkan ke mana? Saya nak gunakan lone pair itu untuk buat bond. Maksudnya saya gunakan buat satu lagi bond kat sini. Okey, saya nak tanya, cek untuk karbon saja. Dah oktet belum? Dah. Dah kan? 2, 4, 6, 8. Oksigen tak terjejas. Dia masih lagi oktet. Okey, jadi kalau kita cek kat sini, dia sudah oktet lah. So, kita cek balik oksigen. Ni saya buat kat sini tadi . Kita cek balik oksigen, karbon, dia sudah obey the octet rule. Jadi bila kita dah cek semua, ini adalah Lewis structure-nya, ada kurungan with the charge. Okey, dan kalau pelajar tu kata, cikgu saya buat macam ni boleh tak? Lewis structure tu double bond saya dekat atas, kawan saya buat dekat tempat lain lah. Boleh tak? Sama, tak ada masalah. Betul je. Maksudnya kalau pelajar tu buat double bond tu di sini ke, saya conteng. Kat sini betul. Dia nak buat double bond kat sini betul tak? Betul. Kat sini betul tak? Betul. Maksudnya hanya ada satu je double bond untuk karbonat ion ini. Di mana-manalah antara karbon dengan oksigen tu. Kalau you buat 3 double bond, salah. Maksudnya karbon tu dah lebih daripada 8 elektron. So dia sudah menyalahi rule untuk bond. Okey. So, itu sahaja untuk chemical bond. Ada masalah? Sebab saya tak nak sambung yang seterusnya, memang tak cukup masa. Sebab ni satu cerita lagi ni. Dengan formal charge tu panjang juga tu. Okay, ada masalah tentang Lewis structure. Sekarang ni tak apa nampak lagi. Nanti bila you nak buat tu baru, buat tutor tu baru you nampak. Okay, boleh? Boleh. Jadi saya stop. Boleh, madam. Right. So, untuk lecture ni saya stop kat sini. Okay, we will continue our lesson with tutorial. Periodic table . Okey, boleh keluarkan.